الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Marilah kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Jangan lalai buang keegoan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini genap seminggu semua masjid, surau kebenaran berjumaat dan surau di seluruh negeri Selangor dibuka semula. Alhamdulillah. Solat Jumaat dan solat fardu 5 waktu telah dibenarkan dengan ketetapan-ketetapan tertentu atau prosedur operasi standard SOP. Umat Islam juga telah berpeluang mengimarahkan kembali rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan majlis ilmu. Semoga kita tergolong dalam kalangan mereka yang disebutkan dalam ayat 18 surah At-Taubah yang bermaksud hanya senya yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Namun dalam nikmat keimarahan pengiramahan tersebut, jangan sekali-kali kita lalai walau sesaat, kerana wabak COVID-19 belum lagi berakhir. Pula kita masih lagi dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Ingatlah, kelalaian kita termasuk ego, sikap mengambil mudah dan memperlekeh ketetapan yang dibuat bakal mengundang mudarat. Hadirin Jumaat sekalian, Islam mengajar umatnya agar sentiasa berwaspada dan tidak lalai. Orang yang lalai dengan dunia sehingga tidak beramal soleh adalah orang yang rugi dan menyesal pada hari akhirat nanti. Lalai juga adalah punca dan sebab kerugian di dunia yang boleh mengancam keselamatan dan kehidupan manusia. Jika seorang pelajar lalai ketika menuntut ilmu, gagal padahnya. Jika seorang pemandu lalai ketika memandu, maut padahnya. Maka lalainya kita daripada mematuhi SOP, walaupun ketika mengimarahkan rumah Allah, maka kesihatan dan nyawa kita akan terancam. Dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19, setelah mengambil kira pandangan pakar dalam bidang perubatan, para ulama dan pihak ulil amri telah menetapkan hukum dan panduan SOP buat seluruh umat Islam dalam melaksanakan ibadah solat berjamaah di masjid dan di surau. Penjarakan sosial, memakai pelitup mulut dan juga hidung, menggunakan sejarah sendiri,
tidak bersalaman dan sebagainya, tidak lain adalah bertujuan untuk menjaga nyawa dan mengelakkan kemudaratan. Ini kerana pertimbangan ad-dararu yuzal, iaitu mudarat itu lebih dihilangkan, adalah sangat diambil berat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malangnya terdapat segelintir dalam kalangan kita yang mengambil ringan dan memandang sinis akan segala peraturan dan SOP ini. Masih ada yang bersikap sambil lewa dan lalai, tanpa sebarang dalil dan hujah yang disandarkan. Mereka mengatakan, kami lebih takutkan Allah berbanding COVID-19. Hakikatnya, mereka lah yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang yang benar-benar takut kepada Allah dengan takwa hakiki akan sentiasa mengikut petunjuk syarak. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita menjerumuskan diri ke dalam bahaya kebinasaan. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 195, sebagaimana ayat dalam mukaddimah khutbah yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri ke dalam bahaya kebinasaan, dan baikilah perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Nabi SAW pula mengajar kita agar lari daripada wabak penyakit yang berjangkit. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Wa firra minal majzumi kama tafirru minal asad." Dan larilah daripada penyakit kusta yang berjangkit seperti mana kamu lari daripada singa. Riwayat Al-Bukhari. Di samping itu, Nabi SAW juga tidak bersalaman dengan seorang lelaki ketika berbai'ah untuk mengelakkan penyakit dan juga mudarat yang menjangkitinya. Diriwayatkan daripada Amru bin Syarid daripada bapanya, kana fi wafdi Thaqifin rajulun majzum fa arsala ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna qad bay'naka farji'. Adalah dalam delegasi Thaqif yang akan berbai'ah terdapat seorang lelaki yang ada penyakit kusta. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seseorang bertemu dengannya lalu berkata, sesungguhnya kami telah menerima bai'ah kamu, kerana itu kamu boleh beredar pulang. Riwayat Muslim. Inilah panduan syarak daripada pedoman Al-Quran dan Al-Sunnah. Maka orang yang mematuhi SOP lah yang sebenarnya takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru apabila seseorang sengaja lalai dengan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, ini bererti dia tidak takutkan akan Allah, bahkan sengaja telah mendedahkan diri dan juga orang lain kepada kemudaratan. Para tetamu Allah sekalian, dengan keimanan kita terhadap qada dan qadar, ia langsung tidak menafikan usaha dan juga ikhtiar. Malah kita diperintahkan agar segera berubat apabila ditimpa dengan sesuatu penyakit. Dengan izin Allah yang maha berkehendak, dialah yang maha menyembuhkan. Diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah anzala ad-da'a wad-dawa' wa ja'ala li kulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw biharam." Sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit dan juga ubat, dan Dia menjadikan setiap penyakit itu ada ubatnya. Maka berubatlah dan jangan berubat dengan perkara-perkara yang haram. Riwayat Abu Daud. Oleh kerana wabak COVID-19 ini masih tiada ubat dan vaksin penawar yang boleh menghalang jangkitannya, maka segala peraturan dan SOP lah vaksin dan ubatnya yang terbaik buat masa ini. Kita sangat bersyukur kerana dengan izin Allah, negara kita sangat bertuah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Di saat kes positif di negara kita menurun, namun ia meningkat secara mendadak di negara-negara lain, bahkan sangat menggerunkan dengan jumlah kematian yang tinggi.
Kesyukuran ini menuntut kita untuk terus berwaspada, tidak lalai, tidak sombong dan ego, bagi mengelakkan tercetusnya gelombang baru yang dikaitkan dengan institusi agama seperti masjid dan juga surau. Atas dasar inilah pihak ulil amri menetapkan SOP tertentu dalam memberi kebenaran dan keizinan agar masjid-masjid, surau kebenaran Jumaat dan surau dibuka semula. Kapasiti masjid dan surau kebenaran Jumaat pastinya terhad untuk menampung jemaah yang ramai berikutan peraturan dan SOP yang telah ditetapkan. Hanya yang mendaftar dan mendapat kad kehadiran dikira wajib menunaikan salat Jumaat. Selainnya adalah dikira terhalang dengan keuzuran dan tidak wajib menunaikan salat Jumaat. Mereka dibenarkan oleh syarak untuk menggantikan dengan salat zuhur. Bagi yang ingin melaksanakan salat zuhur di surau pula, maka hendaklah menunggu selepas 30 minit untuk memberi laluan khutbah Jumaat di masjid berdekatan selesai dahulu. Hadirin Jumaat sekalian, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpul mati. Bersatu dalam apa jua situasi, persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan berselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan yang paling besar ke arah pembinaan khairah ummah, umat yang terbaik. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apatah lagi soal urusan duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu dalam fikrah dan juga kefahaman, mengikut garis panduan, garis rentas kalimah la ilaha illallah, prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan juga Al-Hadis, serta prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Begitu juga halnya umat Islam perlu bersama dalam bersatu menghadapi pandemik COVID-19 yang masih tidak menentu pada masa ini. Justru pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid yang diberi amanah melaksanakan penguatkuasaan SOP di masjid dan surau masing-masing amat memerlukan sokongan padu daripada ahli jemaah dan juga masyarakat seluruhnya dengan kesatuan sikap dan juga sifat memahami peranan masing-masing. Bersatulah dalam memahami ketetapan, berdisiplin, sabar, tabah dan berikhtiar dalam kapasiti masing-masing bagi memutuskan sama sekali penuluran COVID-19 ini. Mengakhiri khutbah kali ini, khatib ingin berpesan kepada hadirin sekalian agar mengambil pedoman-pedoman berikut. Pertama, umat Islam wajib mengikut panduan syarak dan patuh kepada keputusan ulil amri dalam perkara kebaikan dan bukan maksiat. Kedua, umat Islam mesti mengelakkan semua bentuk kebinasaan dan mudarat ke atas diri dan juga orang lain. Ketiga, umat Islam hendaklah terus berzikir dan berdoa kepada Allah, termasuk kunut nazilah, agar wabak COVID-19 segera diangkat dan jangan sekali-kali kita lalai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri serta dengan perasaan takut melanggar perintahnya, dan dengan tidak pula menyaringkan suara pada waktu pagi dan juga petang, dan janganlah engkau menjadi daripada orang-orang yang lalai. Al-A'raf 205. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang berbahagia, dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta terus berdisiplin dan wajib mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAIS, khususnya mengambil wuduk di rumah, membawa sejarah masing-masing, memakai pelitup muka ketika hadir di masjid dan surau, serta mengamalkan penjarakan sosial. Bagi mereka yang tidak sihat adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan solat di masjid dan juga di surau. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qayyadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma أن تحفظ بعينينتك ربانية وبحفظ بقات السمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان صرافدين إدريس شاه الهاجة ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الهاجة. اللهم أعني من العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهده سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان صرافدين إدريس شاه الهاجة في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal waba' wal bala wal marada wal syada'i wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bal ijabatal jadir. Rabbana hab lana min azwajina وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.